اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, bahagian kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita, wajib beriman kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Saat hati seseorang beriman, saat seseorang melakukan ketaatan, ianya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Dan untung jahat yang datang dari qada dan qadar, iaitu untung jahat, kufur dan maksiyah. Kufur seseorang, maksiat seseorang telah diqadakan, telah ditentukan, ditetapkan, diputuskan oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Saat hati seseorang kufur, tidak beriman, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Saat seseorang melakukan kemaksiatan, berjudi, minum arak, berzina, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Ini pegangan kita, rukun iman yang keenam. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nabi kata, dan engkau beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Baik iman dan ta'ah datang daripada qada dan qadar, wa syarrih, dan jahat, kufur dan maksiyah pun datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di rukun iman yang keenam. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Kita diharamkan menyandarkan perkara yang tak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisbah ada percakapan. Kemudian apabila qada Allah, baik pun qada Allah, jahat pun qada Allah, maka perkara yang baik yang Allah qadakan pada sedia kala, iman dan ta'ah, pasti Allah redha. Dan perkara jahat, kufur dan maksiat,
qada Allah pada azal, perkara yang jahat, kufur dan maksiat yang Allah qadakan, pasti Allah tidak redha. Jadi ahli sunnah wal jamaah, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Ni hak bicara hak minggu lepas. Naik setangga. Naik setangga ni tak lari daripada hak tajuk rukun iman yang keenam. Kejap di akidah kita, perkara baik datang daripada qada Allah, perkara jahat datang daripada qada Allah. Perkara baik, beriman dan taat seseorang, qada Allah, pasti Allah redha. Radhiyallahu anhum, telah redha oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu, yakni mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh seseorang adalah qada Allah, dan Allah redha atas seseorang yang beriman dan beramal soleh. Jadi perkara baik Allah qadakan serta Allah redha. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada Allah, tetap dah pegangan kita. Allah redha tak dengan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Innallaha la yarda bi ibadil kufr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan hamba-Nya yang kufur. Allah tidak redha dengan hamba-Nya yang kufur. Kekufuran hamba-Nya adalah qada Allah sendiri. Allah tidak redha. Jadi qada Allah dengan redha Allah ni tidak berlaziman dengan bahawa ada yang Tuhan qada serta redha, ada yang Tuhan qada serta Tuhan tidak redha. Hak baik Allah qadakan serta redha, hak jahat Allah qadakan tetapi Allah tidak redha. Allah qadakan tapi Allah tidak redha. Jelas tu. Kenapa pula perkara jahat yang Allah tidak redha sendiri, kenapa Allah qadakan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah, kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelik tak kalau kita hak kita tak redha, olah kita tidak akan menetapkan perkara tersebut. Kalau kita hak mana yang ni, hak mana yang kita hak mana yang hak kita redha, kita setuju, kita aturlah. Hak kita tak redha, kita tak setuju, kita tak atur lah. Itu kita hamba yang lemah. Jangan nak sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nak samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita lemah. Terkadang perkara yang kita tidak redha serta kita pun tidak aturkan, perkara tu molek ada berlaku depan mata kita. Contohnya dalam rumah kita lah, perkara tu memang kita tak setuju sangat-sangat. Perkara tu memang kita tak setuju sangat-sangat, kita pun tidak aturkan, dan kita pun sudah beri peringatan jangan sesiapa melakukan. Molek ada je berlaku ke macam mana. Sebab apa? Sebab kita lemah. Atas hakikat dia ni, Allah Subhanahu wa taala hak dia belaka. Langit bumi ni milik Allah. Sama ada perkara tu Allah redha, sama ada perkara tu Allah tidak redha, atas dia lah. Dia nak kendak gila dia. Faham tak ni? Kita memanglah kita tidak akan kehendak perkara yang kita tak setuju. Betul. Tapi walaupun kita tidak kehendak, berlaku molek-molek ada perkara yang kita tak setuju. Depan batang hidung kita, dalam rumah kita sendiri, yang kita tanggung belaka. Boleh apa kita? Allah Subhanahu wa taala ni, dunia ni milik Allah Subhanahu wa taala, langit bumi ni milik Allah. Allah nak kehendak, Allah nak atur, serah ke dia lah. Kenapa Allah kehendak atur perkara yang Allah tidak redha? Siapa kita nak tanya Allah Subhanahu wa taala?
Tapi apa yang Tuhan qadakan, kita wajib berpegang. Ada hikmah. Ada hikmah. Tidak sia-sia. Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setakat tu je kitanya. Sebab tu dalam bab qada dan qadar ini, dia ada hak dia. Dia ada hak dia. Siapa dia hak dia tu, stop. Berhenti setakat tu je. Siapa dia hak dia. Siapa di sempadang dia. Siapa di sempadang je, berhenti. Tak ada nak soal dah. Yang kita duk pegang kejar, perkara jahat qada Allah, pastilah Allah tidak redha. Yalah Allah tidak redha. Dan kalau Allah tidak redha, kenapa Allah qadakan? Janganlah. Setakat tu je. Hak ni hak bercangguh terang-terang dengan Mu'tazilah ni. Mu'tazilah tak nak terima lah. Kalau Allah qada, pasti Allah redha. Allah tidak redha, pasti Allah tidak qada. Jadi perkara jahat, Allah redha ke tak? Tak. Allah tak qada lah. Ni Mu'tazilah. Hak jelas-jelas akidah bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pakai logik akal semata-mata. Akidah yang sesat. Memang dari segi akalnya nak mudah terima qada Allah, redha Allah dimiti seiring. Barulah mudah nak logik dia akal seiringlah. Allah qada, Allah redha, Allah tidak redha, Allah tidak akan qada. Jadi apabila seiring qada Allah dengan redha Allah, Allah hanya redha perkara yang baik, maka Allah hanya qada perkara yang baik. Ni Mu'tazilah. Perkara yang jahat, kufur dan maksiat, itu jelas Allah tidak redha, pasti Allah tidak qadakan perkara yang jahat. Ni akidah yang sesat, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Rukun iman yang ke-6 pun tak lepas. Rukun iman ni bukan cabang iman. Jadi ahli sunnahnya qada dan redha tidak berlaziman. Kemudian satu lagi berkaitan dengan suruh Allah. Suruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara redha dengan suruh dengan redha ni diseiringlah. Tetapi apabila redha dengan qada tidak seiring, maka suruh dengan qada pun tidak seiring. Sekarang hak saya bicara minggu lepasnya, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman, makna tidak seiring. Tidak seiring ni pun makna ada yang seiring. Kena guna ayat macam mana? Tidak berlaziman, ada yang berlaziman. Hak baik seiringlah dengan ini redha. Qada akan perkara yang baik berlaziman dengan redha, seiring dengan redha. Qada perkara jahat barulah tidak berlaziman, tidak seiring dengan redha. Kena guna ayat macam mana? Tidak berlaziman boleh, tidak seiring boleh. Sebab ada yang berlaziman, ada yang seiring. Hak qada baik tu lah. Qada baik iman dan taat seiringlah dengan redha Allah. Berlazimanlah dengan redha Allah. Tidak berlaziman ni ayat kitab ni. Kena guna ayat apa? Orang sekolah bahasa baku. Bahasa baku tau. Kita ada dah bahasa baku. Tahu tak bahasa baku? Bahasa standard lah. Nak letak macam mana? Haji? Haji link dah. Haji generasi ni. Apa? Sekarang ni apa? Generasi Y ke apa panggil? Ke apa tu? Generasi Y tak dia panggil ke apa pun dia maksud? Ni hak bahasa Melayu kita ni. Sekarang qada Allah ada serta dengan redha. Qada Allah ada, Allah tidak sertalah, Allah tidak redha. Nak kata apa gitu tu? Hak ayat yang saya guna sentiasa tidak berlaziman lah. Itu ayat yang saya guna sentiasa tidak berlaziman. Tapi kalau ada boleh beri ayat yang lebih moden, tak apalah.
Kalau tidak berlaziman gitu saya pakainya, ataupun ada orang kata tidak seiring gitu je lah. Jadi sekarang hak bicara mengelupah qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Kemudian saya pergi tadi pada suruh, perintah. Jadi reda Allah dengan suruh dan perintah Allah ni dia berlaziman lah. Yang mana Allah perintah, Allah reda lah. Allah perintah takwa, Allah reda. Allah perintah sembahyang, Allah reda. Allah perintah puasa, Allah reda. Allah perintah suruh makruf cegah mungkar, Allah reda. Mestilah tu. Mesti seiring lah. Ada ni. Allah perintah pasti Allah reda. Melainkan kalau perintah untuk litakjiz, tu lain, nak melemahkan. Falyattakhiz Rabban ghairi, falyaltamis Rabban ghairi dah hadis kursi. Hendaklah kamu mencari Tuhan selain daripada aku. Allah perintah tu, Allah reda kita cari Tuhan lain. Dak tu, tu perintah litakjiz, nak melemahkan. Tak ada Tuhan lain dah nak selain daripada aku, selain daripada Allah Taala. Maka kena ikut Allah Taala nah. Maksud gitu. Tapi Allah perintah juga tu. Hak Nabi kata, fasna ma syi'ta. Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau mu tak malu, mu buatlah menolak gapo pun. Nabi suruh tu. Oh, kita tak malu kan? Kita buat apa kita nak. Jangan, hak Tuhan larang jangan buat. Dah, Nabi kata kalau tak malu. Kalau kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu kehendak. Jadi kita boleh langgar hukum Tuhan. Jangan malu je. Tu bukan sungguh-sungguh tu. Macam mak ayah dengan anak-anak. Gi. Tahu tak? Gi. Ada ni. Suruh tu. Gi lah. Kalau budak jenis betul benda dia gi sungguh. Dah, suruh gi. Gi lah. Balik nyakit lah mung. Maksud apa? Ada ni. Suruh gi tu suruh ke? Dah. Tapi kalau budak dah reti, dia suruh gi. Ada ni. Hak tu, hak suruh tu hak berbentuk, bukan sungguh-sungguh. Jadi sekarang ni, hak Tuhan perintah sungguh-sungguh ni. Pastilah apa yang Tuhan perintah, Tuhan reda. Jadi reda dengan suruh perintah tu seiring. Jadi apabila qada dengan reda tidak seiring, maka maka qada Allah dengan suruh Allah pun tidak seiring. Allah perintah takwa, tapi Allah tidak qadakan seseorang takwa. Allah perintah solat, tapi Allah tidak qadakan atas seseorang solat. Allah perintah berpuasa, tapi Allah tak qada atas dia berpuasa. Tidak berlaziman lah. Ada ni. Kan ada ni. Jadi satunya qada, iradah, kemudian pergi kepada reda Allah dan suruh Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara bab suruh Allah Subhanahu wa taala ni untuk kita lah peringkat kita mengaji ni, peringkat kita ni tak erti mana kita nak ceritanya. Tapi kita boleh, kalau dengar pelik-pelik tu kita boleh boleh cekah ke tak? Mana boleh apa ni? Boleh tu salah gitu tu contohnya. Boleh tak? Nak cerita begian mungkin kita tak pandai nak cerita. Tapi kita ni boleh tak kita nak bezakan? Kita nak cekah lah antara yang betul dengan yang salah. Sekarang kita kemah kejap tak? Hak qada Allah, suruh Allah dia tidak berlaziman. Allah suruh serta Allah tidak reda. Allah suruh serta Allah tidak qada. Allah qada tapi Allah tidak suruh. Allah qada seseorang buat maksiat, tapi Allah tak suruh maksiat tu. Bukan Allah Taala larang, tapi Allah Taala qada. Ada ni. Dia sama je suruh dengan reda tu. Bila kita jelas dah qada dengan reda dia tidak berlaziman, jelaslah kitanya qada dengan suruh pun tidak berlaziman.
Sebab reda Allah dengan suruh Allah dia berlaziman. Ada sekali dua tu. Tu tak cerah dua tu. Antara reda Allah, suruh Allah, reda Allah. Ni tak lari, seiring. Ada ni. Tapi kita pergi kepada qada. Apabila dengan reda tidak seiring, maka qada Allah dengan suruh Allah pun tidak seiring. Mudah je kita faham. Allah suruh, Allah perintah solat, serta Allah qadakan seseorang solat. Allah suruh solat, serta Allah tidak qadakan seseorang solat. Allah qadakan seseorang buat maksiat, serta Allah tidak suruh maksiat tu, bahkan Allah Ta'ala larang. Tapi Allah yang qadakan maksiat. Kan ni? Kena berehat. Minggu depan puasa dah. Ni tak apa lagi lah. Tak puasa ni gagah hari ni. Tapi minggu depan puasa pun pagi. Memang gagah, tak ada masalah. Kuliah duha memang tak ada apalah. Kalau kuliah lepas asar tu mungkin lah. Nampak kuyu lah kalau kuliah lepas asar. Dulu-dulu kan babu-babu foto ni boleh mari tu daurah lepas asar. Tu kadang-kadang kuyu lah lepas asar. Perut pun bunyi dah. Duha tak ada apa dah. InsyaAllah kita kuliah jalan macam biasa. Kuliah jalan macam biasa. Kerani masjid ni tanya dah. Kalau raya cuti mana raya? Raya tanya dah. Saya tanya dah raya hari benda. Dia kata raya hari Selasa. Betul raya hari Selasa? Betul tak? Raya Selasa. Cuba tengok. 1 Ramadan hari Ahad. Ahad pula sekali lagi bukan 28 Ramadan. Ahad jumpa Ahad. 1 Ramadan, 8 Ramadan, 15 Ramadan. Lepas tu 29 Ramadan. Hari Ahad 1 Ramadan. Ahad kemudian tu sudah 8 Ramadan. Ahad pula tu jadi 15 Ramadan. Ahad pula tu jadi 22 Ramadan. Ahad pula tu jadi 29 Ramadan. Tak nak kira tu. Kena buka telefon tek-tek-tek gitu. Jadi Ahad sekali lagi 29 Ramadan. Isnin 30 Ramadan. Hari Selasa lah. Sebab dia kalau ikut takwim tahun ni 30 Ramadan. Itulah hari Selasa. Lepas tu dah kalau kata raya Selasa, kami lepas raya tu lah kita cuti. Kami sebelum raya tu insya-Allah lah kuliah ada lagi. Gitulah. Kira dah raya. Kira lah awak tak mau kiranya. Kita dah beli baju lagi? Beli dah baju dah. Tak beli lagi? Nak beli masa tengah last minute awak tengah bolong. Orang siap lah kedah rayanya. Kita cerita hari raya lah. Jadi raya Selasa dah kelas. Tak ada kami lepas raya tu. Kami sebelum raya tu tak ada apa-apanya. InsyaAllah lah waktunya. Jadi qada Allah, suruh Allah, dia tidak berlaziman. Perkara baik Allah qada serta Allah suruh. Perkara jahat Allah qada tapi Allah tidak suruh. Jadi kita tu boleh dak kalau mari buat pelik-pelik, kita boleh cekah lalu dah ning ngaruk ni. Sebab pernah timbul ceramah ni daripada orang berkenaan lah, orang nombor 1 dalam negara lah, tapi masa tu bukan lagi nombor 1. Mana masa tu sudah menjadi lawan daripada kerajaan pada masa tu. Mana kalau kesalahan tu kerajaan yang ada pada masa tu memang nok sangatlah kesalahan dia untuk menzahirkan kesalahan. Hak tak salah pun dia jadi macam salah. Kalau hak salah sungguh-sungguh nok sangat-sangatlah. Kau mana? Dalam satu ceramah ni ceramah yang dalam dewan lah. Tapi walaupun ceramah dalam dewan, dia ada live. Macam kita kuliah ni lah dalam masjid tapi live. Jadi itu ceramah dalam dewan tapi live. Dalam dewan tu ada orang Islam, ada yang bukan Islam. Dalam dewan tu. Jadi yang berceramah ni menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak suruh jadi Islam belaka.
Sebab apa Allah tidak suruh? Sebab Allah tidak qada kan? Kan Allah tidak qada jadi Islam belaka kan? Bukan setakat Allah tidak qada jadi Islam belaka. Bahkan dalam satu dunia ni Allah qadakan Islam hanya 1/4, 1/5 saja. Jangan ke Malaysia, ke satu dunia. Maknanya apabila Allah tidak qadakan Islam belaka, maka Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Sebab kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah pun buatlah jadi Islam belaka. Kun fayakun dia pun kata. Oh, pandai jugalah baca kun fayakun tu. Saya ingat lagi live tu. Kun fayakun. Jadi Islam belaka lah. Maka jadilah Islam belaka. Dah Allah buat dah gitu. Dah. Berarti Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah akan jadikan Islam belaka. Apa ada itu? Dengar setakat tu nampak tak? Dan mana kalau tanya tak apa, tak boleh cerita pun, kita boleh nampak tak salah gitu. Cukup buat peringkat fardu ain. Cuba hurah agak salah. Hurah tu fardu kifayah. Ya sungguh. Sebab kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah qadakanlah jadi Islam belaka. Bila Allah tidak qadakan jadi Islam belaka, mesti Allah tidak suruh tu. Kalau Allah suruh, Allah qada, Allah buatlah jadi Islam belaka. Oh gitu. Kita pun jeng sama. Maknanya apa? Pada akidah kita tak lepas. Memanglah Allah Ta'ala qadakan hanya sebahagian sahaja. Orang Islam atas dunia ni 1/4 lah kita kata dah. Kalau Allah kehendak Islam belaka, beriman belaka, jadi Islam, jadi beriman belaka lah. Sebagai dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jikalau mendaki oleh Tuhan engkau ya Muhammad akan bahawa beriman oleh sekalian ahli dunia, nescaya berimanlah oleh sekalian ahli dunia. Jikalau Allah kehendak, tapi Allah tidak kehendak. Jikalau Allah kehendak, mereka yang ada di bumi ni beriman sekaliannya, nescaya berimanlah sekalian. Tapi Allah tidak kehendak. Itulah Allah tidak kehendak lah. Ya Allah kehendaknya sebahagiannya beriman 1/4, 3/4-nya Allah kehendak kafir 3/4. Betul tu, itu akidah kita. Jadi apabila Allah tidak kehendak beriman belaka, mana Allah tak suruhlah jadi beriman belaka gitu. Ada sebab qada Allah, suruh Allah, dia tidak berlaziman. Kita kalau kita tak pandai ayat Al-Quran, sekalipun kalau kita faham molek rukun iman ke-6 ni clear comel, kita pasti beriman hak rukun iman ke-6 tetap dah. Mana ni? Baik qada Allah, jahat qada Allah. Jadi 1/4 ahli dunia tu orang Islam qada Allah, 3/4 ahli dunia tu kafir qada Allah. Tu jelas dah. Dan kita pasti beriman kalau Allah kehendak jadi Islam belaka, kalau Allah kehendak jadi beriman belaka, Islam beriman belaka lah. Kalau Allah kehendak. Ada ni. Kalau Allah kehendak, tapi Allah tidak kehendak. Ayat tadi tu lah. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surah Yunus ayat yang ke-99. Jikalau mendaki oleh Tuhan engkau yang Muhammad akan bahu beriman oleh mereka yang di bumi sekaliannya, nescaya akan berimanlah oleh sekalian mereka yang ada di atas muka bumi ni. Memang kita pun berpegang gitu. Kalau Allah kehendak beriman belaka lah. Tapi kehendak Allah yang Islam hanya 1/4. Di kalangan orang Islam yang beriman pula, berapa persen pula?
Hak orang Islam yang beriman dan orang Islam pada zahir tapi tidak beriman pula. Sebab kita maklumlah Islam dan iman dia tidak berlaziman. Walaupun kita dah kerti ayat Quran. Sebab rukun iman tu jelas dah. Kemudian Allah qadakan yang Islamnya sebahagian musuhnya tidak Islam. Lepas tu Allah tidak suruh ke jadi Islam belaka. Ni kita kira kita je nak kata ayat Quran. Kenapa Allah tidak suruh jadi Islam belaka? Dah Allah utus Rasul tu nak jadi Islam belaka lah tu. Mana ni? Kemudian diperintah pula berdakwah apa semua tu kepada nenek ummah Nabi SAW tu. Tujuannya apa tu? Nak suruh jadi Islam belaka lah. Kedau. Hikmah Allah utuskan Rasul. Tujuan apa? Tujuan supaya jadi Islam belaka. Makna Allah suruh jadi Islam belaka. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Sebab tu Allah menugaskan kepada ummah Islam ni supaya berdakwah. Biar jadi orang kafir itu masuk Islam. Makna Allah suruhlah jadi Islam. Tapi Allah tidak qada. Sebab kita jelaslah qada dengan suruh dia tidak berlaziman. Tak erti ayat pun. Makna hikmah Allah utuskan Rasul tu Allah nak suruh jadi Islam belaka lah. Kenapa Allah tidak kehendak? Sudah tanyalah kerjaan Allah. Makna hak kata Allah tak suruh jadi Islam belaka tu kita dengar. Tapi memang hak cakap ni bapak jahil. Hak cakap ni bapak jahil lah. Tetapi rakaman yang live ni, ceramah yang live ini, ketika orang berkenaan ni menjadi lawan pada kerajaan, yang memang kerajaan kalau boleh jumpa benda salah akan war-warkan. Hak tak salah pun dia akan menjadi salah. Sementara hak salah pula. Jadi yang bercakap ni orang yang jahil agama. Lepas tu orang luar dengar tu, ahli agama di luar dengar tu macam mana? Betul ke Allah tidak suruh jadi Islam belaka? Betul ke gitu? Kenyataan seumpama tu. Cakap pula di situ ada orang bukan Islam. Orang Islam berdengar, Tuhan Allah ni tak suruh jadi Islam belaka. Sebenarnya yang orang Islam duk sibuk nak dakwah orang bukan Islam masuk agama Islam tu apa pula? Kan. Tapi tidak ada, senyap begitu saja. Halal, bersih, tak ada apa. Kalau yang berceramah tu orang yang berjawatan, tak peliklah orang berdiam diri kerana takut puyuh nasi. Sekarang ni ceramah ni adalah lawan pada kerajaan pada masa tu. Peluang cukup baik lah. Tapi malang, senyap begitu je. Walaupun dia punya ceramah tu live, orang boleh dengar belaka. Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Kalau Allah suruh jadi Islam belaka, Allah buatlah jadi Islam belaka. Tapi Allah tak buat, berarti Allah tak suruh jadi Islam belaka. Hak ni jelas-jelas bercanggah. Macam saya sebut tadilah, kita tak reti pun. Kita tak reti pun ayat Al-Quran. Tapi kita dengar, mana gitu Allah suruh jadi Islam belaka. Sebab tu Allah utuskan Rasul. Sebab itulah diperintah berdakwah supaya orang yang bukan Islam akan masuk Islam. Mana Allah suruh jadi Islam lah seramai mungkin. Ada ni. Tapi Allah tidak qadakan, tapi Allah suruh. Ni kalau kita nak kata ayat Quran pun. Tapi kalau kita kemah molek dah hak rukun mai kenang tu, walaupun tak kita ayat Quran, memanglah kafir tu qada Allah. Tapi Allah tak suruh kafir. Allah suruh jadi Islam belaka. Tapi Allah tak qada Islam belaka. Dan macam mana pula dah qada Allah dengan suruh Allah tidak berlaziman. Hak baik Allah qada serta suruh. Hak jahat Allah qada serta Allah tidak suruh. Gitulah. Hak jahat Allah qada tapi Allah tidak suruh. Ada ni. Hak baik Allah qada serta suruh. Hak jahat Allah qada
Tetapi Allah tidak suruh. Allah suruh melakukan ketaatan, tetapi Allah tidak qadakkan seseorang melakukan ketaatan. Gitu je lah. Jadi kita ahli sunnahnya qadak, suruh, tidak berlaziman. Itu je. Jadi sekarang ni qadak Allah, orang Islamnya hanya sebahagian. Dah Allah tidak suruhlah jadi Islam belaka. Dah, qadak dan suruh tidak berlaziman. Hikmah Allah utuskan Rasul nak supaya jadi Islam belaka lah. Sebagian dari Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas. Ini. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW. Qul, kata oleh Muya Muhammad. Qul ya ayyuhan nas. Kata oleh Muya Muhammad, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Ni. Jadi Allah perintah kepada Nabi supaya Nabi seru pada manusia bahawa aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Ada ni. Lepas tu ayat tu panjang sampai di hujung, fa aminu billahi wa rasulih. Surah Al-A'raf ayat 158. Di tengah ayat tu, fa aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah sekalian kamu dengan Allah dan dengan Rasulnya. Suruh tak beriman? Suruhlah. Tapi Allah qadak tak beriman sekalian? Tidak. Bukan pada masa sekarang. Hak Mekah tu pun. Berapa ratus orang jawab beriman dengan Nabi? Selama 13 tahun. Dalam lingkungan ratus-ratus je. Hajatul Wada' tu 100,000 lebih dah Hajatul Wada'. Hak tu lepas Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun. Mekah 13 tahun ni. Ratus-ratus je. Tapi yang Allah perintahnya, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka berimanlah oleh kamu. Ni. Allah Ta'ala perintah ke Nabi supaya perintah pada sekalian manusia. Berimanlah kamu dengan Allah dengan Rasul. Allah perintah supaya manusia ni beriman sekalian. Sebab Nabi ni menjadi utusan Allah kepada sekalian kamu. Maka adalah kamu beriman dengan Allah dan Rasul. Ni perintah. Tapi di Mekahnya beriman hanya sebahagian. Walaupun tempoh masa 13 tahun. Tak ada orang lainnya. Abu Talib pun tidak beriman. Ada ni. Keluarga Nabi, jiran Nabi, kawan Nabi tidak beriman. Hanya ratusan saja yang beriman ketika berada di Mekah. Tapi hak perintahnya, fa'aminu billahi wa rasulih. Hendaklah kamu beriman dengan Allah dan Rasul. Dan di ujung ayat tu, wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikut oleh kamu akan Rasul. Allah Ta'ala perintah ikut. Allah Ta'ala suruh ikut. Tapi hak ikutnya ratusan sahaja. Mana Allah suruh beriman sekalian. Allah perintah supaya sekalian tu turut akan Rasul. Tapi qada Allahnya hanya sebahagian sahaja yang beriman. Tapi Allah suruh beriman belaka. Tapi Allah tidak kehendak beriman belaka. Kalau Allah kehendak beriman habislah kalau Allah kehendak. Tapi Allah tidak kehendak. Tapi Allah suruh supaya beriman belaka. Kerana jadi jelas nyata qada dan suruh tidak berlaziman. Oh, tiba-tiba Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Sebab apa? Sebab Allah tak qada, tak buat pun jadi Islam belaka. Dia kadang-kadang nak faham satu-satu perkara ni kena sifat 20 lah.
kitab Faridatul Fara'id. Dalam kitab Faridatul Fara'id, lepas bicara perkara jahat qada Allah, dia pun datang tajuk pula qada Allah, iradah Allah, redha Allah, suruh Allah. Dia letak 4. Iradah Allah, ilmu Allah. Iradah tu qada lah. Iradah Allah ni qada Allah, rukun yang keenam. Iradah Allah, ilmu Allah, suruh Allah, redha Allah. Tajuk tu. Ada yang berlaziman, ada yang tidak berlaziman. Dia mari 4. Satunya iradah, kemudian yang kedua ilmu, yang ketiga redha, yang keempat suruh. Tapi antara redha dengan suruh ni dia selain. Ni dia selain dua ni. Kemudian poinnya qada, redha tidak berlaziman, qada suruh pun tidak berlaziman. Allah qadakan 1/4 saja ahli dunia itu Islam, tapi Allah suruh jadi Islam belaka. Allah suruh jadi Islam belaka, tapi Allah tidak qadakan jadi Islam belaka. Ada ni. Jadi tidak berlaziman. Allah qadakan seseorang tu Islam dan Allah suruh dia Islam. Allah qadakan seorang tu kafir, tapi Allah tak suruh dia kafir. Bukan Allah tak redha dia kafir, tapi Allah qadakan dia kafir. Gitu je lah. Qada Allah, iradah, rukun keenam, tidak berlaziman dengan redha Allah dan suruh Allah. Yang berlaziman adalah redha dengan suruh tu berlaziman. Kemudian iradah dengan ilmu tu dia bicara panjang sikit lah. Tu kita tak setuh tu, tak apalah tu nya. Jadi poinnya antara qada, iradah Allah, redha dan suruh ni tidak berlaziman. Kemudian minggu lepas saya pergi kepada kejayaan-kejayaan. Qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah seseorang tu diqadakan dengan kejayaan, dengan kemenangan, berarti Allah redha. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kita bicara minggu depan pula. Sebab terkadang orang ni Allah qadakan kami menang, maka pasti Allah redha. Kalau Allah tidak redha, takkan Allah qadakan kami menang. Ni jahil lah kena ni. Ni jahil. Maknanya kami menang berdekat-dekat, berarti Allah redha lah sebab Allah qadakan kami menang. Debok kalau tak redha lah sekejap ke macam mana? Kami menang berdekat-dekat, berarti Allah tak redha sebab Allah tak qadakan kami menang. Ni jahil lah ke lah ni? Ni jahil. Kalau menang tu Allah Ta'ala qada. Kalau berperang contohnya di Palestin tu, antara Yahudi laknatullah dengan umat Islam di Palestin, siapa menang semua? Bukan Yahudi laknatullah. Allah yang qadakan. Betul, Allah qadakan. Allah redha dengan Yahudi. Amerika ni dijajah mana-mana negara umat Islam. Sedar aje dia. Hancur negara umat Islam, sedar aje dia. Bukan qada Allah, qada Allah. Allah redha dengan mereka. Kalau gitu senang. Kalau kita ada masalah, kita ada tekih, ada ni, ada bersih pandangan, antara kita dua siapa hak betul. Nanti tak tahu apa betul, kita gomong, kita tumbuh. Kalau Allah qadakan sesiapa menang, dialah Allah Ta'ala redha. Sebab Allah qadakan dia menang. Kan ni? Berkelahi dua orang ni, ada betul seorang, ada salah seorang. Hak betul ni Tuhan redha lah. Pasal ni Tuhan tak redha. Nak tahu hak mana Tuhan redha, siapa yang Tuhan qadakan menang, kita gomong dulu. Seorang tu menang lah, seorang tu lembek. Aku menang, qada Allah, maka aku Tuhan redha. Boleh buat gitu? Ni jahil lah ke ni? Betul lah, kemenangan qada Allah, redha dengan qada tidak berlaziman. Redha dengan qada tidak, qada dengan redha tidak berlaziman. Kamu menang serta kamu beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha kamu. Kamu beriman dan beramal soleh, tapi kamu tetap kalah, tetap Allah redha, janji beriman dan beramal soleh. Kamu diqadakan menang serta kamu ni beriman dan beramal soleh, Tuhan redha. Tapi kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh,
duduk di kemuncak tinggi mana pun tetap Allah tidak redha. Tapi kemenangan, kejayaan duduk di kemuncak memang qada Allah. Tapi qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah qada kejayaan atas dunia serta Allah tidak redha. Allah qada serta istidraj. Ambil. Duduk atas jadi angkuh sombong. Ramai mana manusia yang dizalimi? Nanti sampai di mahsyar. Nanti sampai di mahsyar. Dah, tuan beri-beri angkuh. Rasa macam segala-gala dia. Ikut suka dia je. Hak bawah ni, ikut suka dia. Dia nak zalim, buat nak ikut suka dia. Semua tu akan dibentang di mahsyar. Muflih lah jawapan dia. Jadi hak Tuhan qada tu ada istidraj. Kita akan bicara nanti bab istidraj. Biasa dengar perkataan istidraj. Apa makna istidraj? Kalau saya mengajinya, tunggu letak makna permua. Beri. Masa seksa mu. Gitu. Ini terjemah tu. Tapi istidraj padang dah. Padang ni. Tapi terjemah ni permua. Terjemah moden tak tahulah. Istidraj ni kalau contoh-contoh lah. Biasa tu buat contohnya gini dia tu. Ayam daging siang malam boleh makan. Malam tak nampak, pasang lapu biar dia makan. Ayam kapung ni makan siang je. Malam tak makan sebab tak nampak gelap. Ayam daging ni, tuang aku sayang sungguh kat aku. Siang malam boleh makan. Ayam kapung ni go, Allah lah malam tak boleh makan. Kena makan malam ni sihat. Kena tau. Ayam malam tak boleh makan. Sehat. Dia daging ni tuang dia makan siang malam sebab apa tu? Sebab tuang dia nak jual, nak sembelih, nak jual segera. Hak ayam kapung ni siapa ke dia mampu sendiri je, tuang dia sayang nak sembelihnya. Tapi kalau tengok situ go, Allah, ayam daging ni. Hak tuang dia sayang sangat. Dak. Tu beri je. Ambil. Makan. Gemuk, timbang kilo, berat dah, sembelih, jual. Gitulah. Tuhan beri. Sampai masuk Tuhan mati ke? Barzah. Bukan masyar lagi. Barzah pun sudah cukup. Hak masyar tu akan datang. Barzah pun sudah cukup. Jadi hak Tuhan beri tu atas jalan istidraj kepada mereka yang Allah tidak redha, di kalangan mereka yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Jadi kita sambung baliklah hak berkaitan dengan ini qada Allah dan juga berkaitan dengan redha Allah tidak berlaziman. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17 baris yang ke-6 daripada bawah. Baris ke-6 daripada bawah. Itu perhabis dulu bicara hak berkaitan dengan hak rukun qiyam. Lepas tu barulah kita undur balik bicara hak berkaitan dengan sembahyang orang yang uzur ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Inilah hal sembahyang fardu. Macam ayat tu tengah dah permulaan ayat dah ni. Okey, macam titik dah ni. Inilah hal kelakuan sembahyang fardu. Mana? Hak berdiri tu rukun sembahyang. Tak kuasa berdiri, barulah boleh sembahyang duduk. Tak kuasa duduk, sembahyang mengiring. Inilah hak daripada berdiri duduk, yang berdiri tu menjadi rukun, hal mana kelakuan sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, maka harus padanya pada sembahyang sunat duduk serta kuasa berdiri. Gagah tapi nak sembahyang harus. Bukan setakat duduk, harus.
dan harus berbaring serta kuasa duduk. Bukan harus berbaring serta kuasa duduk ni. Harus berbaring walaupun kuasa berdiri. Baru ya. Ada ni. Dan harus berbaring. Berbaring ni kat mana ni? Kita kena balik ke atas tu. Dia yang pertama berdiri. Tidak kuasa pindah kepada duduk. Tidak kuasa duduk pindah kepada berguling atas lambung. Lemah daripada berguling atas lambung. Tahu berguling atas lambung? Pening tak kita tak? Berguling atas lambung. Berguling, kita berguling ni kat tu lah musim-musim tu berguling tau. Guling bating. Ada guling bating tahu tu. Guling bating tu lah. Hak jatuh tu kan. Allah, dia kesiang sungguhlah ke dia. Mana? Jatuh guling bating. Mana guling bating ni mana berpusing acak kali tau. Tu kalau dak pusing acak kali tak pergi guling bating tau. Ni berguling atas lambung. Mana apa ni? Mengiring. Lemah daripada berbaring atas lambung, bertelentang atas belakang. Jadi di sini ni, dan harus berbaring ni, hak berguling atas lambung tu. Mengiring. Bukan berbaring melentang, bukan kata melentang atas belakang. Bukan bertelentang atas belakang, bukan. Mengiring. Dan harus berbaring, yakni mengiring, serta kuasa duduk. Bukan setakat kuasa duduk. Bukan jika serta kuasa berdiri sekalipun. Sebab takut kita faham, sembahyang sunat boleh duduk walaupun kuasa berdiri. Kalau sembahyang mengiring atas lambung ni, hak kuasa duduk boleh mengiring atas lambung. Kalau kuasa berdiri nak mengiring atas lambung tu jauh sangat tu. Lakah tu. Okay? Berdiri, duduk, mengiring. Berdiri kuasa, tapi duduk dah boleh sembahyang sunat. Duduk kuasa, tapi mengiring boleh pada sembahyang sunat. Tapi kalau berdiri kuasa, berdiri kuasa, hak duduk pun tinggal, ambil mengiring, boleh. Bukan kata kalau berdiri boleh, setakat duduk bolehlah, mengiring tak boleh. Dah bila sembahyang sunat boleh mengiring? Kuat duduk tu gagah lagi, tapi nak mengiring dah harus. Ada. Daripada berdiri kuasa tu boleh dah pilih pada mengiring, tinggal duduk hak tengah tu. Takut kita faham, sembahyang sunat boleh duduk jikalau kuasa berdiri. Sembahyang sunat boleh mengiring, hak boleh kuasa duduk. Kalau boleh kuasa berdiri, nak lakah pada mengiring, tinggal duduk tengah, tak boleh dah. Walaupun dia kuasa berdiri sekalipun, harus dia mengiring. Hak ni pada sembahyang sunat. Tapi pahala tak samalah. Nabi SAW bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajil qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajil qa'id. Ini sembahyang sunat. Hadis sembahyang sunat. Sesiapa yang sembahyang hal keadaan berdiri, maka ianya afdal. Ini sembahyang sunat. Sembahyang fardu, salli qa'iman, Nabi perintah. Sembahyanglah kamu hal keadaan berdiri. Sembahyang fardu. Sembahyang sunatnya, sembahyang hal keadaan berdiri, bahwa afdal, maka ia afdal sembahyang berdiri. Dan sesiapa yang solat hal kerana duduk, maka baginya pahala separuh daripada pahala orang sembahyang berdiri. Dan sesiapa yang sembahyang hal keadaan mengiring, maka baginya pahala separuh daripada orang sembahyang duduk. Jadi sembahyang duduk pahala separuh daripada orang sembahyang berdiri. Kemudian orang sembahyang mengiring, pahalanya separuh daripada orang sembahyang duduk. Maknanya orang sembahyang mengiring, pahalanya 1/4 daripada sembahyang berdiri. Faham?
Sekarang hak Nabi kata, semai duduk, pahala setengah daripada orang semai berdiri. Kemudian, orang semai mengiring, pahalanya setengah daripada orang semayang duduk. Berarti, orang semai mengiring ni, pahalanya 1/4 daripada orang semayang berdiri. Kan gitu? Ha, gitulah. Ke tak nak kira juga nak buka telefon. Kalau ni kan mengira dia buka telefon, dia tak pandai dah nak capur, nak taruh tak pandai dah. Tak macam orang dulu ni ligat. Tu keluar jumlah orang sekarang ni buka telefon lah. kena tek dia ni. Dia tak cergah. Mana otak tu jadi malah. Tak malah. Dulu kalau kita berjalan, kita otak kena ingat ni, jalan ni. Pada ni. Sebab apalah kali nak mari pula. Sekarang dah bawa. Jalan. Tu telefon dia dah. Orang sekarang kan orang kita dulu kan nak pergi mana-mana kan. Mula-mula orang bawa kita. Lepas tu kita kena pergi sendiri. Ni otak ni mikir. Sipang ni. Lepas tu sipang kanan, sipang kiri, sipang kanan, sipang kiri. Ni pelotok duk mikir ni. Pengecamang dia ni. Bukan gitu? Sebab lagi pula lain kali. Kan ligat. Sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah. Dia tak mikir dah. Dia ikut tu je. Kawan tu tunjuk siapa ke jalan mati. Padam muka. Dia pakai waktu kena kod lain. Dah mana sebenarnya? Kod belah belakang. Boleh ke siapa lagi tu? Kena lakoh parik pula. Mana opening buat apa? Jatuh tempat salah. Dah. Sebab waktu je. Dah kan kamu mari berkali-kali. Ning telefon lah. Lepas tu hari tu telefon pening berkali. Dia jatuh tempat. Ada ni. Mana apa orang sekarang ni? Dia dak ni. Dak. Dia malah mikir dah. Malah mikir. Apa-apa keluar telefon. Orang atau orang gerak tu pun dia pakai telefon. Dia tak pakai dah, tak pakai otak dah. Kan kita nak ingat tu, nak ingat ni. Sini kena masuk sini. Jumpa sini kena masuk sini. Maknanya tu kadang-kadang sekali dua kali tak pun nak kena molek lagi. Sekarang tak payah. Tapi hak ni cerita hak pahala setengah, pahala 1/4 ni orang yang kuasa berdiri. Kalau memang dia orang uzur, semai duduk pahala penuh. Dia semai mengiring, dia uzur daripada semai duduk, pahala penuh. Hak ni hak sehat-sehat ni. Berdiri kuasa, duduk. Bukan duduk, mengiring. Ni hak pahala potong ni. Adapun kalau dia semai sunat, hal keadaan duduk, kerana dia pening pahala dah, letih dah, tak larat dah macam tarawih itu, pahala penuh. Bukan semayang dah kena kesukaran tu lebih afdal pula. Nak banding dengan hak semayang ketika sedap, ketika gagah. Ada ni. Sebab apa kalau semayang tarawih ni, hak gagah-gagah tu temu awal. Hak gagah-gagah tu lapang balik dah. Tinggal hak kengek-kengek tu lah. Hak kengek-kengek tu. Hak tu hak 20-nya. Hak kengek tu hak 20. Hak gagah. Hak boleh angkat berat tu. Hak punya dia punya katang. Lapang lari balik dah gagah. Jadi hak kemudian tu Allah jadi tak ada nak bangun dah. Lepas semai duduk pahala penuh. Pahala penuh tu. Hak lari tu larilah. Hak tak lari pun, hak gagah tu, malah punya pasal, tunggu tu imam baca surah, barulah dia nak bangun. Ada kau pesan gitu? Yelah dia, ni gagah mana lek. Tu imam baca Fatihah. Dia tak lagi. Tu imam baca surah tu, barulah dia bangun. Dekat-dekat dia merokok, baru dia bangun. Sehat. Tapi dia bangun, lewat-lewat. Lepas tu ada orang tanya pula, Ustaz kalau sengaja seumpama tu, masbuk juga ke? Masbuk lah. Dah hidup situ tu, saja dia je takbir lambat. Masbuk juga ke? Lah, masbuk. Masbuk juga. Apa, dak puas hati, buatlah sama. Macam dak puas hati je.
Oh, kita muafiq kena sudah Fatihah. Dia masbuk, Fatihah tak imam tanggung. Ya, dia sengaja tu kan duduk situ. Takkan masbuk juga. Masbuk lah. Dia macam dok puas hati lah, deki orang kali. Tu kata, buatlah kalau dah deki kau. Dok lah masbuk ni kan, tak imam tanggung Fatihah. Muafiq kena baca Fatihah sendiri. Takkan masbuk juga yang dia sengaja duduk situ dah. Saja-saja je bangun lambat. Masbuk tetap masbuk. Memang aku tanya gitu kan. Dia nak pergi jadi muafiq sebab dia sengaja bangun lambat. Dia nak suruh gitulah sebenarnya. Masbuk lah. Ada orang gitu. Dahlah kalau malas sangat nak takbir bangun, nak takbir awal-awal, sembahyang duduk. Tadi kata sembahyang duduk boleh pahala separuh. Sembahyang duduk boleh pahala separuh. Yang kamu dah sembahyang lagi tu boleh pahala banyak mana? Hidup kan imam takbir di duduk. Dah boleh pahala sembahyang tak lagi tu? Betul lah kalau sembahyang duduk pahala separuh. Tapi pahala yang kamu tak sembahyang tu, tak ada pahala lah tu. Separuh tak separuh pun pahala. Dah kita malah dah. Bukan tak sihat ni. Kalau dah sihat dia takbir ni hak malah. Katakan kita nak sembahyang duduk, muka kita gagah ni. Pahala boleh setengah je. Tak apalah setengah pun. Boleh pahala. Ya kamu duduk tak takbir tu sampai kau dak puas hati menjadi masbuk juga tu. Kau dak puas hati dia jadi masbuk juga. Takbirlah Allahu Akbar. Lepas tu rasa rajin dah, bangun berdiri. Barulah boleh pahala penuh. Tapi walaupun pahala separuh, boleh pahala. Kenapa malah nak takbir? Yang sekarang ni malah bangun. Malah bangun pun kamu segera takbir biar boleh pahala sembahyang. Walaupun pahala setengah, tapi boleh pahala sembahyang. Jadi tak cerdik lah. Satunya malah, satunya tak cerdik. Satunya malah, satunya tak cerdik. Kalau kita malas sekalipun, kalau kita cerdik, kita pun Allahu Akbar. Pahala setengah je sebab kamu tu gagah. Boleh pahala walaupun setengah. Kalau main duduk tunggu dak takbir, tak boleh pahala lagi. Biarlah malah tapi kena cerdik. Jangan dua kali. Malah campur bodoh. Sebut dak cerdik dah sedap. Dia sebut bodoh juga. Sebut bodoh kan tak boleh kan. Dia sebut tidak cerdik. Kalau bodoh ni dia punya kasar. Walau terang ni bodoh sombong. Minai bodoh gitu je. Minai bodoh juga. Minai bodoh gitu je. Oh, lauk bodoh-bodoh gitu je lauknya. Lauk bodoh kok. Habis dia bodoh. Makan nasi. Lauk bodoh-bodoh gitu je. Lauk pun jadi bodoh juga. Orang Terengganu. Gitu orang Terengganu ni. Tapi sebut bodoh ni orang luar kata kasar lah. Kena sebut tak cerdik. Tak apa lah sebut tak cerdik. Maknanya kalau kita malah nak bangun pun Allahu Akbar. Boleh pahala setengah. Rasalah lama kita pun bangun. Boleh pahala penuh. Begitu. Maknanya segerakan kepada takbir. Segerakan kepada semayang. Segerakan kepada semayang. Cuma dia mai tarawih ni, dia tu imam pun dia mana ni, dia tak ra'i orang-orang hak tua-tua. Mana kena ra'i lah. Kan kita kan selangi dengan selawat. Mana berehat, orang panggil berehat. Tu imam ni orang selawat dia bangun dah. Kita baru nak bangun, dia takbir dah. Jadi menyebabkan orang tua-tua ni lambat boleh takbir. Ada ni, lambat ah. Tetap jadi muafiq tapi lambat boleh takbir orang tua ni. Sebab masa kita selawat tu dia nak bangun dah. Habis selawat Allahu Akbar, kita baru nak bangun. Ni jadi dak ra'i panggil tak ra'i. Ra'i orang tua-tua maknanya selawat renang, bangun slow-slow. Maknanya orang pun bangun Melaka, kita pun Allahu Akbar, orang pun Allahu Akbar. Kan jadi seretak lalu kan? Bukan seretak mengiringi segera kan? Seretak tak sah semayang. Serentak takbir makmum dengan takbir imam tak sah. Mana apa ni? Tak imam bar je, makmum pun boleh Allahu Akbar. Kan comel tu. Dah semua. Orang selawat tu tak imam bangun dah setengah tu. Dia nak cepat. Jadi kalau orang tua-tua ni nak jaga fadilah takbir tahrum, takbir ihram tu kok lelah kawan tua tu bangun. Nak cepat-cepat. Ni dia tahu ke tak ra'i.
Walau kita tahu dah di masjid ni ramai orang tua daripada orang muda. Rakaat pula rakaat banyak dah, belah dah. Makna kena raihlah sikit. Makna biar mana takbir tu makmum ni siap lah ke dah. Siap diri. Tiap makmum pun Allahu Akbar. Jadi makmum pun Allahu Akbar. Tapi Tok Imam buat seumpama tu pun makmum kata bagus. Makmum kata bagus. Sebab apa? Pandai jaga masa. Allah gitu pula padahal dia rugi. Rugi kita sebab kita lambat masuk sembahyang. Walaupun tak lah jadi macam hak tadi, hak sengaja tunggu sampai ke mana rokok baru takbir. Tapi makna kita tetap lambat. Kita masuk sembahyang, Tok Imam sedang membaca Fatihah kuat dah. Barulah kita boleh takbir. Rugi seumpama tu. Jadi hak sembahyang sunat ni kuasa berdiri, duduk dan diharuskan mengiring. Melentang tidak ada. Sembahyang sunat bagi orang yang kuasa berdiri, kuasa duduk, tidak ada melentang atas belakang, melainkan mengiring saja. Hak sembahyang sunat melentang atas belakang ni hak memang uzur daripada mengiring. Barulah ada sembahyang sunat melentang atas belakang. Ini cerita sembahyang sunat orang gagah. Sembahyang sunat orang gagah ni duduk dan juga mengiring. Melentang tidak ada. Jadi tak ada ke sembahyang sunat melentang? Ada. Bagi orang yang sudah lemah daripada mengiring. Dia ni terlantar dah. Tapi dia nak sembahyang sunat. Sembahyang sunat melentang lah. Dia sembahyang fardu pun melentang dah. Sebab dia tak boleh mengiring dah. Hak tu barulah ada sembahyang sunat melentang. Hak orang yang sembahyang fardunya melentang. Hak tidak kuasa mengiring. Tapi kalau gagah-gagah nak sembahyang melentang, tak ada sembahyang sunat. Dia last sekali dengan mengiring. Bagi orang kuasa. Duduk, mengiring. Itu bagi orang yang kuasa. Ada ni. Duduk, kemudian mengiring. Bagi orang yang kuasa. Maknanya bagi orang kuasa, tidak ada sembahyang sunat melentang atas belakang. Jadi orang yang uzur, yang melentang atas belakang tu tak boleh sembahyang sunat lah, melentang atas belakang. Kalau sembahyang fardu pun melentang atas belakang, dah sembahyang sunat lagi lah boleh. Tapi cuma nak cerita ni, kalau hak gagah, tak ada sembahyang sunat melentang atas belakang. Siapa yang sembahyang sunat melentang atas belakang, hak sembahyang fardunya tu pun sudah melentang atas belakang. Baru ada sembahyang sunat melentang atas belakang. Mana bagi orang kuasa ni, dia hanya setakat mengiring. Contohlah kata, dah dia tidur tak lena, dia tidur pula mengiring menghadap kiblat, sembahyang lah. Sembahyang. Cuma kalau orang yang kuasa, tiba-tiba dia sembahyang sunat mengiring. Untuk rokok dan sujud, Untuk rokok dan sujud ni, dia wajib tak kena bangun daripada mengiring kepada duduk untuk melakukan rokok dan sujud dalam keadaan duduk. Ni orang kuasa. Tapi dia sembahyang sunat mengiring. Orang kuasa, dia sembahyang sunat duduk tu, rokok macam sembahyang duduk lah, sujud macam biasalah. Sekarang ni orang yang kuasa tiba-tiba dia sembahyang mengiring. Sembahyang sunat mengiring. Pahala 1/4. Selesai baca Fatihah dan surah. Untuk rokok dan sujud ni, adakah dia kena wajib, kena bangun kepada duduk untuk rokok dalam duduk dan sujud macam biasa? Ataupun orang yang kuasa gagah tadi ni, sembahyang sunat mengiring untuk rokok isyarat saja? Pandangan muktamad, dia kena bangun semula, bangun duduk untuk rokok dan sujud. Ada ni. Satu pandangan, tak payah. Dah sembahyang dah mengiring, rokok sujud isyarat dalam mengiring. Tak payah bangun kepada duduk tu, tak payah. Pada ini orang gagah, orang kuasa, tapi dia sembahyang sunat mengiring. Okeylah, tak apa sembahyang sunat mengiring. Tapi untuk rokok dan sujud tu, cukup tak dengar buat isyarat je untuk rokok dan sujud dalam keadaan mengiring.
Satu pandangan, okey, isyarat je. Satu pandangan tak boleh. Dia kena bangun kepada duduk, rokok dalam duduk, iktidal, sujud, duduk sujud yang kedua, nak pergi kepada Fatihah ataupun nak pergi pada tasyahud, barulah mengiring semula. Barulah mengiring semula. Ini orang semai sunat hak kuasa ni. Dia saja-saja semai mengiring. Satu pandangan hak semai sunat hak kuasa tadi ni, dia semai mengiring untuk rokok sujud. Isyarat dalam mengiring, tak perlu bangun kepada duduk lah, tak perlu. Dia ada dua pandangan di situ. Ialah takut kita ni semayang dalam keadaan contohnya mengiring, semayang pasti ada sebab nak tidur. Lepas ni mengiring tu tak pakai baju semayang, hanya setakat selimut je. Orang perempuan contohnya, dia selimut dengan muka-muka ditutup, tak apalah, buat benda dalam semai sunat. Dia suka pula dah, orang tertutup. Lepas tu nampak berekok tu, isyarat pada rokok dah sujud tu berekok. Kalau kena bangun duduk, bangun keadaan duduk untuk rokok sujud, tak lepas lah auranya. Boleh juga dah, selimut biasa sikit lah. Dia bangun, lepas tu rokok sujud dalam selimut, tak apalah, aurah tertutup. Ke pelik pula. Orang tengok pelik dah. Lepas tu apa tu dalam selimut? Semai sunat. Sebab apa? Tak lena tidur. Semayang pasti ada. Tak boleh ke semayang pak tidur? Pak tidur suci ke kecing pak tidur? Pak tidur suci, ada apa-apanya. Selimut basuh semua, wangi semua selimut, payah apanya. Dia pun sunat mengiring, boleh pahala 1/4. Dia kadang-kadang kita ni, kita nak baca Quran, dah kita tidur tak lena, kita nak baca Quran. Jangan baca Quran gitu, baca Quran dalam semayang lah. Dah kita semayang ada kan, tidur tak lena, kita pun selimut, kita pun semayang mengiring, kita pun baca Fatihah. Lepas tu kita baca Quran, kita nak baca, kita ingat dada, baca Quran. Lah barulah pahala berganda-ganda. Dia kalau baca Quran, solat berdiri 100 pahala 1 huruf, solat duduk 50, solat mengiring 25. Ini orang kuasa belakang ni, orang kuasa, tapi dia solat mengiring, tetap boleh pahala 1 huruf 25. Kalau luar semayang 1 huruf 1 pahala je. Alif Lam Mim 3 pahala baru. Tapi kalau baca Quran dalam semayang, ada ni. Tu kata kena cerdik juga ni. Baca Quran tak banyak pun baca Quran dalam sembahyang yang pahala berganda-ganda. Sebab baca Quran yang paling afdal dalam sembahyang. Baca Quran yang paling afdal dalam sembahyang. Ni kita dah anda, kita nak baca Quran. Wuduk ada padahal. Biarlah jadi kita baca Quran dalam sembahyang. Bagaimana? Jadi tutup selimut molek-molek, tutup aurah. Dia cerita ke perempuan lelaki tak payah mana. Orang perempuan hak masalah aurah dia tu. Dia kena tutup perempuan tu, tutup dengan selimut. Semayang mengiring. Ni memanglah dia berdiri pun kuasa. Boleh pahala 1/4. Lepas tu baca Quran pula. Baca surah tu lah. Bagaimana? Dia amal-amal ibadah ni, kita sekurang-kurang kena ada juga sekali. Tiap-tiap satu amalan tu kita ada juga sekali. Mana sampai mahsyar, contohnya nak bagi pahala satu-satu amalan, kita ada walaupun hanya 1 pahala. Sekali buat, bukan 1 pahala, walaupun kita hanya sekali buat, ada bahagian kita. Kena ada satu-satu amalan tu, sekali pun kena buat, walaupun sekali. Sebab sampai masa dibagikan pahala, mana kita ada pahala walaupun hanya sekali buat. Jadi ni bicara berkaitan dengan sembahyang sunat, harus solat duduk
dan harus solat mengiring dalam keadaan kuasa berdiri. Setakat mengiring sahaja, melentang atas belakang ketika sembahyang sunat hanyalah kepada orang yang sembahyang fardu yang melentang atas belakang, yang sudah lemah daripada sembahyang mengiring. Berdiri, duduk, mengiring, melentang. Di bawah tu dia nak masuk kepada bab Fatihah pula. Bab Fatihah. Kemudian bab sembahyang uzur ni, ni. Dia ada buku ni. Buku. Ni dia ada buku. Ni buku lama. Buku lama. Ni keluaran daripada Pejabat Agama Terengganu. Ni dicok jaking bawah ni. Tapi sebenarnya Terengganu juga. Sama je. Asalnya ni cetakan pertama ni. Cetakan pertama. Cetakan pertama tahun 2001. Ni. Saya terima pada masa duduk di masjid, tugas di masjid. Masjid mana? Bulis suti buku ni. Cetakan 2001. Lama tu saya nak cari. Tak ada dah. Dia mana hak kemudian. Tak ada, kena hak kalija ni berasta belaka dah. Dia ada keluar hak kala biru pula lepas daripada tu. Tapi isinya sama. Ada bukan waktu kemudian. Tu. Dia biru jadi. Sebab kalija ni 2001. 2001 dia kalija. Kemudian dia keluar kala biru. Kala ni dia orang kira juga orang ni. Pakai baju dia kira pada kebetulan je. Maknanya dia tukar pada kala biru. Lepas tu satu kali tu saya carilah, masa tu memang kadang-kadang saya minta banyak util lah sebab nak buat kelas. Tak ada dia tu habis, kala biru tu habis. Saya kata tolonglah cari dia nak pakai kata. Dia pun cari-cari jumpa dah store hak kala hijau. Ada lagi kena disipang. Isi sama. Kemudian hak jaking pula. Jaking tapi diisi sama. Hak terkini, bukan hak terkini juga. Hak saya ada. Hak ni. Hak ni hak jaking. Hak ni tahun cetakan kedua 2014. Ni. Dan dikatakan ada yang paling terkini. Mana? Dia ada penambahbaikan. Sebab dalam ni banyak salah. Kemudian dia pindah pada satu lagi. Hak ni yang kedua dah. Dia dah jaking hak lain. Hak ni lain. Dia ada penambahbaikan. Tapi ada lagi salah. Hak ni dibaiki dah kesalahan. Dia ada penambahbaikan. Tapi masih lagi ada salah. Lepas tu hak terakhir tu ada. Silap. Ada terakhir. Kalau ni hak permulaan memang banyak salah. Termasuk jaking ni pun banyak salah. Tapi yang buat ni orang berkenaan dah. Pekoh mudah sangat je. Macam sebelum ni saya pernah lah. Yelah memang ada setengah orang dia tak tahu sebut lah, dia kata salah. Saya sebelum ni kan saya ambil buku-buku sekolah, buku Darjah 5 berkaitan dengan muafiq dan masbuk. Salah yang teramat sangat. Salah yang teramat sangat mula-mula. Kemudian orang beri saya kemudian sudah dibaiki. Masih lagi salah juga. Hak saya terima hak kemudian baru ni barulah comel. Hak mula-mula hak saya terima hak buku Darjah 5 tu, Allah, memang salah beberapa segi. Kalau kita kata kok salah abang kata salah tahap budak-budak lah. Sungguh salah tu salah tahap budak-budak. Memang apa yang dia begitu, yang tulis di belakang tu dia 3 orang yang mengesahkan. Kemudian dibaca oleh puluh-puluh ribuan ustaz pula. Tapi alhamdulillah ada penambahbaikan. Jadi kemudian tu okey sikit tapi masih lagi salah. Kemudian tu je. Saya ada saya baru ni sebab saya ada buat program muafiq masbuk. Di Masjid Butut. Tahu Masjid Butut? Kampung Butut tahu? Orang bandar tak tahu. Butut.
Dia jangan salah sebut, dia keluar benda lain pula. Itu bukan saya. Masa tu pengusi kata, Ustaz tak pernah mari Ulu Terengganu. Dia kata ni pertama kali mari. Saya Ulu Terengganu bukan tak pernah mari, kata. Saya lahir di Ulu Terengganu, kata. Pada Bukit Adin tu Ulu Terengganu. Tapi kampung Butut tu saya tak pernah sapa lah. Tapi dia kata saya tak pernah mari Ulu Terengganu. Saya lahir di Ulu Terengganu, Kedah Bukit Bading. Hak kakak saya 2 orang lahir di kampung asal, kampung Bari Besar. Hak saya lahir di Bukit Bading dah. Saya lahir di Bukit Bading dah. Hak kakak saya yang 3, hak kakak saya 2 orang tu memang lahir di kampung Bari Besar. Tu baru hak dak Bukit Bading lagi. Saya memang lahir di Ulu Terengganu. Pengurusi masjid kata, Ustaz tak mari Ulu Terengganu, kata. Tak mari macam mana saya lahir Ulu Terengganu. Tapi dulu nak tulis Ulu Terengganu malu juga dalam alamat. Ulu Terengganu, Ajil Ulu Terengganu. Kalau boleh susu, Ajil Terengganu. Ulu tak tulis. Pada Bukit Bading, Ajil Terengganu. Kalau boleh sembunyilah. Ulu. Ulu kan tak ulu. Nak birau, pergi birau bomah, dia kata. Ulu. Tu apa saya ulu. Tu orang ulu ni, ulu nung. Jadi saya buat ni hak Muafiq Masbuk itu. Jadi saya minta hak fotostatik buku sekolah jam 5. Comel. Dia tak detail mana. Tak detail tak apa. Itu atas ustaz yang mengajar. Tapi maknanya okey. Dia punya takrifan dia okey. Okey. Jadi buku panduan ni ni ada lagi lah. Dia punya kesilapan tapi okey dah. Cuma nak dapat tu sekarang ni dia payah. Sebab ni tak ada ni. Nak cari jual tak ada. Ni memang percuma belaka ni. Semua ni percuma. Kerajaan belaka. Tak ada jual. Dulu-dulu, masa saya mengajar dahulu, orang yang biasa pergi program kerajaan, dia ada bagi mana? Bagi benda. Hadiah tu. Dalam tu ada. Buku-buku gini ada dalam tu. Kita pergi program kerajaan lah. Program cabut agama ke apa. Bukan program bukan program semayang pesakit. Bukan. Tapi kalau program tu berkait dengan kerajaan, dalam beg tu dia akan bagi sagu hati. Di antaranya buku-buku gini. Dia akan buat. Tapi cuma kadang-kadang buku ni rekah. Kalau kita buka tengok, kadang-kadang tak pandai juga nak baca. Cuma dalam ni, dia ada belakang ni. Ada gambar berwuduk, gambar bertayamum, gambar sembahyang. Sembahyang duduk atas latar, sembahyang duduk atas kursi. Ada belakang dalam ni. Dia ada belakang dalam ni. Mana ke agak lengkap lah. Cuma kita nak baca, kena ada asas. Tak ada asas, kita tak andal sebab dia rekah. Mana dia kalau nak panjang lebar tak dia kecil lah pulaunya. Bila kecil ni makna rekah. Hak rekah ni hanya sebagai panduan. Kita ingat dah gini tengok gambar. Makna kita ada ilmu dah. Cuma hak gambar-gambar ni jadi memudahkan kita. Tapi kalau kita tengok buku ni kita tak ada asas. Apa panggil apa tu? Hak tengok saja ke apa? Hak tengok saja tak faham ke apa tu. Tak faham sebab dia rekah. Tapi kalau ada ilmu kita tengok dalam ni, saya belajar dah. Ni cara dia, kita tengok mengiring macam mana dia ada belakang gambar, mengiring atas katil hospital. Sebab dia gambar depan ni pun berdiri tepi katil, hak duduk pun katil juga, mengiring pun atas katil hospital juga. Ni perlulah. Sebab cuma dalam buku ni bukan hanya bab solat. Kita bicara bab qiyam, bab solat. Dalam ni dibicara dengan tayamum sekali. Dibicara dengan panduan bersuci. Bersuci ni bertayamum dan bersolat bagi pesakit. Tapi kalau ada orang boleh dapatkan yang paling terkini lagi molek. Sebab dikatakan ada yang paling terkini. Hak ni tahun 2014. Mana ke lama dah lah ni. Memanglah ada kemungkinan hak terkini. Mana ni? Apa tu kita akan bicara semula lah. Hak berkaitan dengan hak solat, berdiri, duduk, menggir, menentang. Sebelum kita nak masuk hak faslun bermula membaca Fatihah, iaitu 10 syarat. Wallahu a'lam.
Kemudian minggu lepas saya tak baca kitab minggu lepas. Kitab 20 sifat hati saya tak baca. Saya minggu lepas pergi bicara bab qada semayang minggu lepasnya. Kemudian sekarang ni dalam FB cukup ni meriah bicara bab qada semayang. Dalam FB dia bicara bab qada semayang. Mereka-mereka yang menolak kewajipan qada semayang, yang mana qada semayang yang tinggalkan dengan sengaja ni ittifaq 4 mazhab. Tanda ni. Kemudian memanglah ada pandangan yang menyatakan tidak wajib qada semayang. Tapi pandangan yang menyatakan tidak wajib qada semayang hak ditinggalkan dengan sengaja, yang ijma' ulama' tak ada khilaf, tertidur dan terlupa. Itu ijma', tak ada khilaf. Tertidur, terlupa, wajib kena qada semayang. Waktu Nabi sebut jelas, man nama an salatin aw nasiyaha falisalliha iza zakaraha. Itu jelas. Orang yang tertidur sehingga kan tertinggal solat, orang terlupa, itu jelas. Wajib kena qada sembahyang. Hak tertidur terlupa tu, hak wajib qada sembahyang tu, ada yang tidak berdosa dan ada yang berdosa. Hak tertidur terlupa tu, ada yang tidak berdosa langsung, wajib qada, dan ada yang berdosa. Ada yang berdosa. Sebab apabila masuk waktu sembahyang, tiba-tiba disambung tidur balik, sekurang-kurangnya makruh. Sekurang-kurangnya makruh bagi sesiapa yang memang pasti boleh bangun dalam waktu. Sebab dia adah dia gitu dah. Orang bang subuh sama tidur setengah jam tu dia akan bangun lah. Adah dia begitu. Ataupun dia ada time jam sendiri. Hak Tok Bilal masjid itu awal. Di subuh dia dalam jam dia. Jadi tung atau subuh dia. Masjid tu dah awal sangat tu. Dia ada subuh di sendiri. Subuh bunyi tung atau subuh dia. Maknanya dia memang boleh bangun. Sama ada dia memang biasa dah seumpama tu orang azan subuh, dia sambung tidur setengah jam nanti dia akan bangun, sambung tidur hukumnya makruh. Tiba-tiba pagi tu jadi pelik. Tak sedar siapa kecerah. Pada ni. Tak sedar apa kecerah. Ataupun jam yang di time tu tak tahulah salah tekan ke macam tak bunyi. Dia pun sedar siapa kecerah. Sambung tidur tu makruh, tertinggal solat seumpama tidak berdosa. Tidak berdosa. Mana? Tidak berdosa. Dia wajib qada tapi tidak berdosa. Yang sambung tidur haram ni, dia sambung tidur, mungkin boleh bangun dalam waktu, mungkin boleh lajak, boleh belakang tu. Tak kira lah. Kalau sedar dalam waktu, sembahyang tunai. Kalau terus kepada habis waktu, itu sembahyang qada. Maknanya dia sambung tidur tu tidak ada zon di hati, boleh bangun dalam waktu. Sambung tu hukumnya haram. Kan ada ni? Kebetulan dia sedar waktu, sambung tu tak haram, tapi sembahyang dia dipanggil sembahyang tunai, tak apalah. Tapi sambung tu haram dah. Dia sambung tidur memang dalam keadaan boleh jadi bangun dalam waktu, boleh jadi habis waktu. Sambung tidur tu haram, dia memang sedar habis waktu sungguh. Maka ni tertinggal solat yang berdosa, wajib qada dengan bersegera. Kalau tertinggal solat yang tidak berdosa, wajib qada bersegera sunat. Nak qada zuhur sekarang pun boleh. Ni kalau hak tidak berdosa. Hak berdosa, wajib qada bersegera, wajib. Kena saat tu juga kena ambil sembahyang. Kalau tertinggal solat yang tidak berdosa, dia sedar cerah, wajib qada, ijma' ulama. Bersegera tu khilaf ulama. Mazhab Syafi'i kita sunat bersegera, jumhur mazhab yang lain, kebanyakan mazhab lain wajib juga bersegera qada. Allah pun tak berdosa. Kita dah tak berdosa, qada wajiblah. Bersegera, sambung tidur semula. Pukul 8 dah ni, lepas tu zuhur nanti baru nak qada subuh. Mana dia meninggalkan perkara yang sunat, iaitu bersegera. Qada wajib, bersegera tu sunat. Pandai ni. Hak lupa pula. Hak lupa dengan permainan yang melalaikan.
Contohnya syatranji tu, catur. Lupa kerana pemain melalaikan, tertinggal solat, berdosa dianya sebab dia lupa berpunca dari permainan yang melalaikan. Itu berdosa. Tapi dipanggil ni hak Nabi sebut, tertidur terlupa. Hak tak ada Nabi sebut, sengaja. Jadi jumhur 4 mazhab dikias, dipanggil kias aulawiyah. Kias aulawiyah dipanggil. Makis lebih tinggi daripada makis alaih. Maknanya kiaskan sengaja atas tertidur terlupa yang tidak berdosa, wajib qada, yang berdosa lagilah wajib qada. Contoh ginilah, Quran melarang wala taqul lahuma uff. Jangan kamu kata pada ibu bapa kamu. Quran larang. Tapi Quran tak larang kita pukul ibu bapa. Quran larang kita Quran larang. Pukul, Quran tak larang. Pukul lah. Jangan Quran larang tu. Lepas tu macam mana? Jangan bunyi lepas tu tumbuk. Quran tak larang tumbuk. Quran larang je. Je Quran larang. Kiyahlah. Kalau pun haram doh. Hak membuat, tersudut tanyalah hak tu. Kalau tertidur terlupa wajib qada. Kalau sengaja, tersudut tanyalah. Di situ. Ini hak jumhur. Tapi memang ada pandangan, tak dinafikan. Pandangan Ibnu Hazmin contohnya. Ibnu Hazmin ni bermazhab Zahiri. Dia tak wajib qada semayang sebab apa? Sebab Nabi tidak perintah. Nabi tidak perintah. Ibn Hazmi dalam kitab Muhalli dia memang tak wajib qada semayang. Tak ada. Dalam kitab Muhalli Ibn Hazmi ni dia tak ada. Dia memang tak wajib qada semayang. Ibn Hazmi kurung yang kelima. Ibn Hazmi kurung yang kelima. Dia memang tak ada qiyas tak ada. Ibtalul qiyas wal istihsan. Itu Ibn Hazmi tak ada qiyas. Tetapi pandangan yang menyatakan bahawa tidak wajib qada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja ni bukan mujur. Orang salah faham. Allah mujur juga ada pandangan. Hak tinggal dengan sengaja tak wajib qada. Itu salah faham. Mereka tak wajib qada ni satu hukuman. Kamu tinggal dengan sengaja, kamu nak qada? Tak ada. Lepas tu macam mana di mahsyar nanti ni? Kamu kena sembahyang sunat banyak. Bayangkan nak ganti sembahyang fardu hok ditinggalkan, nak ganti dengan sembahyang sunat. Banyak mana sembahyang sunat nak kena buat? Hak wajib qada ni hak mudah. Sebab apa? Satu waktu qada, satu waktu qada. Tak ada ganda-ganda. Mudahlah. Ada ni, mudah. Hak tak wajib qada ni, hak ni membebankan hak ni. Sebab apa? Bukan kata Allah mujur kita. Ada pun kata tak wajib qada. Bukan mujur. Sebab pandangan tak wajib qada ni tak ada dah. Kamu lepas dah. Waktu semayang kamu tinggal kan? Tak ada. Kamu dah tinggal. Lepas tu macam mana ni? Perbanyakkan ibadah sunat lah. Macam mana kita nak memperbanyakkan ibadah sunat di mahsyar? Kita nak cover hak sembahyang fardu ni. Faham lah. Tak boleh sikit-sikit lah sembahyang sunat lah. Hak ni hak berat Mana hak tak wajib qada ni? Disuruh kita perbanyakkan amal-amal sunat. Nak ganti balik ni hak qada kefarduan kita tinggal. Bayangkanlah. Satu kefarduan sama dengan 70 sunat. Faham tak ni? Tapi kalau salah faham, kalau wajib qada ni membebankan. Hak wajib qada ni memudahkan mana? Hak pandangan ulama yang tidak mewajibkan qada ni disuruh kita perbanyakkan amal sunat. Dah hak semayang ditinggalkan ni buat mudah-mudah. Dah. Kamu tinggal. Tak ada dah. Dah kamu buang lah. Kamu tinggal dah kan sembahyang fardu? Kau tak apa lagi? Tak ada bagian kamu tu. Makna apa? Nak ceritanya, makna tak ada bahagian dah mung ni. Apa tinggal sembahyang ni? Taubah Tuhan terima.
Bagi mereka tapi dia kena perbanyakkan semua yang sunnah, amal sunnah, amal sunnah, amal sunnah. Bayangkan. Hak kefarduan, hak ditinggalkan, tak ada qada. Kena ganti dengan amal sunnah. Banyak mana amal sunnah? Hak ni hak membebankan. Orang hak nafsu salah faham ni, mujur qada. Amal sunnah dia tak mau, dia tak buat. Ni. Walah hak mudahnya, hak pandangan wajib qada. Kemudian qada pula boleh pahala wajib. Banyak mana semai qada pun riak, wujud, takabur tak ada. Lagi itu. Pahala pula pahala kefarduan. Hak ittifaq 4 mazhab. Dan ada pandangan dalam mazhab Hambali, tak ada qada. Orang tinggal semai dia sengaja. Sebab apa? Kafir dah, qada apa? Di situ pula. Puak ni mujur dia kata. Maknanya satu pandangan yang jadi macam mudah. Dah. Tak ada qada kamu. Sebab apa? Kamu kafir tinggal semayang. Pada ni. Jadi sebenarnya hak tahu je qada tu hak pandangan yang berat sebenarnya. Hak pandangan yang ringannya hak je qada. Mana tinggal satu fardu, qada satu fardu. Orang yang salah faham pula, kalau gitu boleh tinggal semayang. Janji qada. Siapa ajar gitu? Tak ada orang ajar gitu. Tak ada orang ajar gitu. Jadi seolah-olahnya sibuk-sibuk boleh tinggal semayang sebab nanti boleh qada. Tak ada orang ajar gitu. Ini dia macam lepas tu dalam bab agama ni yang paling pentingnya dalaman kita sendiri. Kalau kita nak redha Allah, Tuhan beri kita keikhlasan, takkan timbul yang ni yang dakwaan seolah-olahnya pandangan 4 mazhab ni pandangan yang membebankan, pandangan tidak cerdik, pandangan yang menyebabkan orang jadi mudah-mudah tinggal semayang sebab boleh qada. Padahal sebenarnya hak tak qada tu lagi mudah orang tinggal semayang kalau kira-kira. Ada ni. Orang muda-muda main dak? Dak. Nanti kena qada semayang tu dak. Ada pun kata dak qada. Kalau kira mana hak lebih senang tinggal semayang? Tapi sebenarnya adakah pandangan yang tak wajib qada ni maka ringan tinggal semayang? Ada. Hak kata wajib qada pun tidak meringankan. Ni semayang tiang agama tidak ada yang meringankan. Atas pandangan wajib qada ke ataupun yang tak wajib qada ke, tak ada. Tapi kalau kita kira pakai akal gitu hak kata tak wajib qada tu hak akan menyebabkan orang jadi mudah-mudah tinggal. Muda-muda buat apa? Tak qada. Kena qada mu ni tua-tua nanti. Dah tinggal semayang. Tu. Tapi atas dua-dua pandangan ni bukan memudahkan tinggal semayang. Jangan. Tapi pandangan tu tak wajib qada ni dia macam tak dia kafir dah. Qada apa? Satu lagi, kamu tinggal dah. Nak ambil balik? Tak ada. Tak ada bahagian kamu. Lepas tu kamu bertaubah dengan Allah dan kamu perbanyakkan sembahyang sunat. Bayangkan hak kefarduan ni ditekan supaya perbanyakkan sembahyang sunat. Banyak mana sembahyang sunat ni nak letak di nak tampung di hak fardu ni. Adapun hak wajib qada, tak ada. Satu fardu tinggal satu qada. Satu fardu satu qada. Kan ringan kan? Apa nak beratnya? Kemudian pula hak saya sebut sebelum ni hak kata wajib bersegera, haram melengahkan qada, itu pandangan yang muktamad. Pandangan dhaifnya wajib qada, bersegera sunat. Memang saya biasanya akan datangkan pandangan bersegera sunat, tapi ini pandangan dhaif. Apabila sebut kata bersegera sunat, kita boleh menangguhkan. Wuduk batal, Allah malahnya ambil semayang. Lepas tu nak apa tu? Nak ngaji Quran lah, hak jenis hak ingat dada Padahal ngaji Quran lah. Tapi kalau atas pandangan hak wajib bersegera, batal wuduk. Bila air dekat, ambil semayang, terus semayang. Tapi pandangan dah. Bersegera sunat. Maknanya kita boleh menangguhkan qada. Malah lah nak semayang wuduk tak ada ni, nak ngaji Quran ke, nak berzikir ke, nak berserah tu. Itu atas pandangan dhaif. Boleh. Pada ni. Kalau gitu boleh semayang tarawih atas pandangan dhaif ni. Kenapa kita nak semayang tarawih? Benda yang sama. Pandangan dhaif ni bersegera sunat. Makna apa? Kita boleh
bersenang-senang, boleh pergi tengok anak cucu. Kalau pada muktamad, tak ada dah. Tok duduk mana? Tu dalam bilik. Buat apa? Semai kodok. Dah ni anak cucu balik ni. Nanti. Dalam sebulan lagi Tok habis kodok. Baru balik. Awak ni tak layang ke ni? Sebab apa? Nak kodok. Apa ada ni? Apa nak kata? Tinggal lah. Layang nak cucu. Tapi layang nak cucu ni wajib ke? Dah. Jadi pada muktamad tak boleh nak buat benda lain. Melainkan perkara yang wajib sahaja. Maknanya kalau kita pakai apa kata bersegera qada wajib, bersegera sunat. Bukan makna kita nak sembahyang tarawih. Ada ni. Mana kita boleh nak ziarah orang sakit, nak buat apa-apa, nak berehat, nak pergi siram bunga. Tidak. Bahkan tuan bunga ni. Bunga ni jadi siapa tak ada ocar ni. Tu dalam bilik tu. Berbulan-bulan dah tak habis kodok semayang. Lepas tu bunga apa bunga? Mana abang kata ni boleh lagi siram bunga, boleh tarik nafas. Oh kalau gitu boleh sembahyang tarawih ya? Makruh tetap makruh. Dan kenapa kamu nak sembahyang tarawih? Perkara yang sama. Hak tadi wuduk batal, malah nak ambil air sembahyang. Tak nak sembahyang dah lah. Lepas tu baca Quran, hak ingat dada, berzikir, berselawat. Tiba-tiba air sembahyang ada, rukun yang sama, syarat yang sama, rukun yang sama. Tiba-tiba sepatutnya kita tunaikan qada, kita nak pergi buat tarawih. Hak sunat dah cerdik lah sebab qada pahala 70 kali ganda. Ada ni. Dia patah pandangan yang sunat bersegera. Bukan kita nak main sunat, bukan. Buat perkara sunat-sunat yang lain. Ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Kita hubung silaturahim apa semua. Buat perkara lain. Tapi kalau nak buat perkara sama, iaitu sembahyang juga, tarawih, kenapa? Buat wajib lah, sebab benda sama je. Tapi pahala 70 kali ganda. Bulan Ramadan pula ni, lagilah buat wajib, kenapa nak buat sunat? Kalau buat sunat juga tarawih, hukumnya makruh atas pandangan ta'if. Ada gitu je. Cuma macam saya sebut sama-sama lah, qada tak qada, itu belajar terlebih dahulu. Memang betul orang yang baru nak semayang, qada kamu, jangan begitu. Semayang bagus-bagus, jangan tinggal lagi. Kemudian kamu dah belajar, jangan semayang saja. Belajar tauhid, belajar fiqh bab semayang, belajar tasawuf, belajar bicara bab taubah. Kita dorongkan daripada ilmu, mudah-mudahan dia akan jumpalah bab qada apa. Dia tak boleh kata, nak semayang, kamu mau berapa dah? 30 dah. Dah sebelum ni tak pernah semayang. Qada. Lari kawan tu. Dak hikmah gitu. Dia semayang molek dah. Kita pun suruh dia belajar apa semua. Tu cara dia. Bukan tergesa-gesa. Tapi hak wajib qada 4 mazhab. Wajib qada semayang yang tinggal dengan sengaja. Kata Imam Nawawi pula ijma'. Imam Nawawi kata pandangan Ibnu Hazmin, pandangan yang mukhalifun lil ijma', pandangan yang menyalih ijma' yang tidak boleh diterima pakar, kata Imam Nawawi. Memang tidak dinafikan ada pandangan ulama yang mengatakan tidak wajib qada semayang yang ditinggalkan sengaja. Sebab apa? Sebab kamu sudah tinggal. Tak ada dah bagian kamu. Mana beratnya tinggal semayang. Sebab semayang tak ada tinggal, tak ada qada. Sebab semayang ni wajib dipegang oleh ibu bapa bermula daripada umur 7 tahun. Tak ada tinggal semayang. Tak ada tinggal semayang. Siapa peringkat, uzur macam mana pun, mata tak dibuka pun, tak ada tinggal semayang. Memperlakukan semayang dengan hati. Pada ni. Jadi qada semayang tak ada sebenarnya. Kalau semayang tak ada sebab apa? Sebab tu tiang agama. Tinggal juga mazhab Hambali, kafir tu. Dan ada pernah kata tak wajib qada sebab kamu kafir dah. Qada apa lagi? Pada ni. Itu pandangan-pandangan lah. Tapi nak cerita-cerita ni kena tu sikit. Ni sekarang ni seolah-olah pandangan 4 mazhab ni pandangan yang menyusahkan, yang menyebabkan orang payah nak kembali pada agama. Lepas tu kadang-kadang cara percakapan pula dengan orang panggil apa? Nyenyeh orang panggil. Dengan pandangan-pandangan hak muktabar. Bagi saya, hak kamu punya pasal. Tapi cara kadang-kadang penyampaian tu orang yang panggil tak? Dia ada nyenyeh pada nyenyeh. Pada nyenyeh cakapan yang hak dalam hati tapi cara tu kok luar tu. Mana kita kata kok dalam nak terima ilmu agama kena cermat molek lah. Jadi 2 minggu tu cerita bab qada semayang sebab nak masuk bulan Ramadan.
Bulan Ramadan lah lagilah perbanyak qada semayang. Sebab apa? Pahala berganda-ganda. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.